Good morning, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back at YouTube channel Yusuf Sembang Karya. Alright guys, kau boleh like je tak? Alright, jangan spam kat video-video lama aku komen je. Aku tahu aku akan buat video Man City, pernah ke aku tak buat. Alright, tapi kau kena keep iman benda ni akan jadi setiap kali minggu. Setiap kali minggu kebanyakannya akan jadi macam ni lah. Aku akan cubalah sedaya upaya. Kalau aku tak tengok tukar channel, aku akan buat macam ni sebab game Liverpool dengan game MC kan serentak sama game Chelsea. So macam mana aku nak buat review serentak, video semua nak keluar, tapi kalau game tu serentak, right, mata aku dua je, right, bukan empat. So get ready je, collect je, right. So lepas habis tengok aku pilih Liverpool lah sebab aku mengharapkan trend perform dengan aku punya FPL. So game dah habis, pula minggu pun dah habis. So aku ada masa balik, tak tengok balik game City. So kita tengah sembang game City dulu lah. And lepas aku buat game City ni, aku akan buat video petang ni ke apa, insyaAllah tengok game Chelsea lah. Kita review pasal game tu, right. Game ni aku buat dulu sebab paling banyak high request berbanding dengan Chelsea. Alright guys, Manchester City guys, sebab tengok line up ni susah sikit. Aku nak sembang pasal FPL sikit je. Susah sikit pasal MC ni. Kau nak cerita pasal FPL sebab diorang team yang suka rotate tau. So kalau kau masuk ke apa player MC yang dari segi contoh midfield dan defense, kebanyakannya akan rotate. So kau akan rugi kalau diorang tak main. Macam aku kena baru ni lah. Tapi bukan dekat MC team lain. Alright, so tapi tak apa guys. Okay, kita nampak apa pada game ni. Aku tanya korang ni satu. Tak tahu kan, mentality champion MC ni still ada. Walaupun dua player penting diorang, boleh kata ketiga ke apa, tapi bagi aku dua ni yang betul-betul influence sikit. Attacking side, Jesus dengan Sterling dah tak ada. Ingatkan dia dah kecundang menyundangkan keadaan, tapi tak. Yang sama kecundang adalah kecundang dengan Palace je. Last season tak dapat point pun, tak silap aku dengan Palace. Tapi walaupun boleh terciduk 2-0 mula-mula, still dia punya mindset tu boleh come back, mat. Alright, walaupun bukan first half, second half. Aku terkejut ke actually Patrick Vieira yang betul-betul ganas tu tak boleh nak henjutkan kepada dadak player dia semua supaya keep the match at least lah. Kalau concede satu gol je memang tak boleh, mat. Dan tak salahkan budak Patrick Vieira sebab nak bayangkan dari segi experience dengan mentality, tak payah lawan lah dadak MC yang winners mentality tu satu lagi. Kebanyakannya macam muda-muda sikit kat ni. Tapi high prospect gila bagi aku. Easy lah. Easy ke Eza ke, aku tak tahu nak sebut nama dia, tapi memang function gila man. Aku rasa MC memang susah nak handle dia first half. Asyik kena foul. Dan macam Grealish lah dulu aku tengok kat Aston Villa, lebih kurang macam tu lah. Alright, untuk dua gol pertama, apa yang kita boleh belajar pada Palace punya gol untuk dadak MC ni is that korang punya back four tu belum 100% like in tune with each other lagi lah. Sebab first 2 game mungkin okay, clean sheet, kita dah function gila kot. Rupanya opposition tu tak betul-betul physicality, tak meroket lagi. Tapi once kena kacau kat situ, memang nampak diorang ni sebenarnya boleh concede goal lah. Sebab tu defense diorang still aku rasa perlukan masa lagi untuk in tune with each other lah. And aku takkan terkejut pun kalau tiba-tiba Pep sign defender ke masa time window. Kau boleh percaya benda tu kalau nampak dia ada masalah dari segi nak compete for transfer, for apa EPL ke apa, mesti akan buat benda pelik-pelik dalam transfer window kan. Tapi aku rasa macam this one depends lah. Tapi depends macam mana dia depends on the form diorang bila masuk ke transfer window tu. Walaupun diorang nampak mula-mula kecundang, tapi lepas ni tiba-tiba contoh streak diorang meroket, aku rasa diorang takkan sign lah. And aku rasa kalau kau tanya aku, memang perlu sign sebab ni baru EPL. Diorang nak menang UCL tu yang aku rasa korang punya dadak MC ni punya goal yang paling besar. Betul tak? Kalau betul komen kat bawah. Sebab apa? Kau dah menang kat dalam Champions League ni, kau perlukan team betul-betul control the game tau. Boleh menang style Real Madrid, tak control the game, last minute ke apa tiba-tiba memang dapat magic happen ke apa. Tapi macam the best style is control the game, control possession, so that tak buat mistake pelik-pelik, and so that korang yang boleh pilih apa jadi at the game lah. Tu yang paling penting. But at the end of the day, tak ada benda yang guarantee dalam bola. Kau boleh control 90% possession pun kau boleh kalah kan. But selepas kita sembang pasal ni dah, kita tahu 2 gol ni pun orang boleh argue nasib lah kan. Kiranya macam set piece punya gol. So macam tak adalah diorang build up yang meroket membuatkan City defense tak boleh handle ke apa, tak. Sebab lepas tu walaupun City control the game, kalau kau tengok diorang punya stats dari segi attacking pun memang hauk gila. Palace punya tak dapat nak handle diorang punya attack. But berdasarkan stats pun confirm lah kena bolos kan, dah kena attack banyak macam ni kan. And siapa lagi ya guys kalau bukan menyelamatkan dia orang, kalau bukan bakal top scorer EPL. Aku tak rasa, aku tak salah lu, tapi tak tahu lah kalau dia injured ke apa. Sebab tu aku tak ada. Sebab dia dengan Salah dulu aku sembang dengan video good top scorer. Salah ni dia susah nak injured banding dengan Haaland setiap season kalau nak rekod dia macam injured je. Dia dengan adik-adik dia memang injured, tak ada dipisahkan. Tu masalah dia sekarang. Alright, tapi nampak so far dia memang dah in tune tu, laju gila mat dengan dadak MC. And tak terkejut pun sebab dadak MC ni semua orang panggil provider. Walaupun diorang perform semua season ni semua, tapi diorang DNA diorang adalah DNA provider, bukannya macam ruthless punya goal scorer ke apa. So walaupun
Diorang tak macam in tune ke apa. Diorang dah lama dah hargakan goal scorer. So adanya Haaland ambil kau, diorang bagi swap Haaland 3 gol terus Mat. Gol kedua Haaland je bagi aku yang macam orang boleh kata nasib. And orang akan cakap nasib, haters biasa lah. Tapi bagi aku guys, kalau kau ada dalam DNA kau seorang striker yang meroket, kau mesti akan tahu kat mana position kau nak duduk diri kau dalam setiap-setiap corner, setiap-setiap free kick. Sebab tempat-tempat macam ni yang boleh tiba-tiba sentuh gol. Bila dalam DNA kau tahu kau ada killer instinct je. Walaupun orang boleh cakap John Stones sebenarnya nak rembat, bukan nak pass kat dia, tapi kau tengok gol ketiga pun tahu lah macam mana guys. Physicality Mamat ni baru masuk PL, dia dah boleh handle 2 defender yang besar Mat. Tak boleh nak sentuh dia langsung. Memang meroket. Bagi gol ketiga dia menunjukkan dia ni memang dia nak tunjukkan dia akan dapat golden boot season ni. Memang terlalu awal untuk aku cakap, tapi kalau dia keep fit, Guardiola pun cakap dia tak akan main setiap game, tapi dia tak perlu main setiap game pun guys. Dia ada 6 gol lah sekarang. So dia tak perlu main setiap game dia dapat golden boot. Sebab setiap kali dia main dia akan skor 2-3. So kalau nak rest, boleh rest dengan macam 45 minit ke apa. Lepas ni ada midweek game, so memang lagi hauk. And kita tak tahu Haaland akan start ke tak, Alvarez ke apa. Tapi sembang pasal Haaland habis. Aku dah nak tanam sekejap sembang pasal Haaland ni. Sebab semua orang tahu dia meroket gila. Gol dia semua. Dia macam Tevez tapi bersih besar. So memang keras gila Mat. Right. Tapi Alvarez ni kita tak sembang. Aku rasa dia ni adalah pengubah segala-galanya. Sebab once dia masuk je guys, bagi aku rasa Alvarez ni change the style of play langsung. Aku rasa kan, aku tengok tak tahu berdasarkan riak muka je lah, aku baca body language ke apa. Aku rasa macam Foden suka dia main dengan Alvarez ni. And aku rasa diorang macam complement each other tau. Walaupun Alvarez tak score guys, tapi contribution dia, runs in behind yang buka space, tarik defender apa, memang kesian siang. Aku rasa memang benefit gila MC with style of play. Aku rasa bagi aku mungkin terlalu awal tu cakap, tapi so far setiap kali dia masuk mesti ada impact. Sebab impact bukan segi goal assist tau, impact dia dari segi apa yang dia buat kat defense tu. Dia memang terrorize defense tu, memang cukup-cukup Mat. So aku rasa macam mungkin bagi aku dia lagi function daripada Sterling lah. Sterling pun kita boleh baca gameplay dia. And maybe satu hari nanti Alvarez punya gameplay pun akan dibaca, tapi dia ni muda lagi, so boleh di mold lagi oleh Pep. Tapi so far aku rasa aku tak terkejut lepas ni dia akan main lagi banyak first 11 lah. Sebab setiap kali dia masuk dia memang buat impact yang besar. Alvarez aku rasa cakap kau high gila ceiling. Aku tak tahu macam tak satu team pun dengar pasal dia ni yang cuba dapatkan dia ni. Itu aku terkejut gila. Macam tu je MC Saud dia ni apa. Memang kesian. Tu pun dia belum start score lagi consistently tau. Kat River Plate dia memang consistent score. Kau boleh bayang tak macam mana kalau dia main nanti. Sebab dia main sekarang ni dekat team yang swap-swap. So swap-swap ke Haaland. Sampai satu masa nanti Haaland injured apa, swap kat diri, aku sendiri pun boleh start perform lah. Cuma aku harap tak lah. Sebab aku rasa disebabkan dia datang pada River Plate ni, aku je lah rasa korang mungkin tak setuju. Mungkin dia punya mindset dia tak boleh handle pressure yang besar kat team yang besar lagi untuk terus jadi top striker. Aku rasa sebabkan tu Pep tak gunakan dia terus sebagai the one and only outlet untuk jaringkan gol. Tapi maybe aku salah. Maybe lepas ni dia akan cuba. Maybe sebab dia nak rotate dengan Haaland je. Tapi tak mengejutkan pun kalau dia rotate dengan Haaland. Sebab aku berdasarkan injury record, Haaland lagi teruk sikit daripada Alvarez. Tapi mungkin sebab Alvarez punya liga tu tak physicality sangat sebelum ni, kita tak tahu kan. But aku cakap yang satu benda je aku nak bagi tahu pasal TMC ni, Pep memang tak boleh drop doh. Aku rasa Bernardo Silva, sebab dia ni macam ubah game Mat. Aku rasa memang dia ni the key untuk memang orang cakap De Bruyne betul, tapi De Bruyne bila ada sekali Silva dengan dia apa, Silva ni dia macam ubah game 360 tau. Disebabkan dari Silva, orang tak nak fokus sangat kat De Bruyne. So tengok gol dia pun game changer lah. Last week kan Newcastle pun dia gol equalizer. Tapi macam mama aku yang aku cakap awal season tu sebabkan transfer window tu je dia tak main. Tapi sekarang ni guys, kau kena get ready. Aku cakap awal, this guy is the next big thing. Komen kat bawah apa pendapat korang tentang game ni. And kau rasa dia orang konsisten tak winning streak lepas ni?